Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi sebut barang siapa yang beriman billah dengan Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, dan juga dia beriman dengan hari akhirat, falyaqul khairan, hendaklah dia ni berkata baik, cakap benda yang baik, aw liyasmut, ataupun dia tak mampu nak bercakap benda baik, dia kena duduk diam. Dua ni je pilihan. Kalau dia nak bercakap, pastikan percakapannya adalah percakapan baik-baik. Ataupun kalau dia tak nak bercakap baik, falyasmut, maknanya dia kena duduk diam. Kalau nak bercakap juga tak boleh. Ni kalau dia ni beriman dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun beriman dengan hari akhirat. Hadis Nabi kita sebut. Maknanya kita kena jaga lidah kita. Tanya keduanya adalah kita kena jaga hati kita daripada kelalaian dan juga syahwat. Kerana kedua ini merupakan tanda kecelakaan seseorang. Kita kena bersihkan hati kita. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Nabi sebut wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah dilengkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jiwa seseorang manusia tu. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa saat ni yang mana Allah Subhanahu wa taala buat ni telah diilhamkan, telah diberi petunjuk, fa alhamaha fujuraha, tentang kejahatan, keburukan, kemaksiatan, wa taqwaha, dan juga tentang kebaikan dan juga takwa. Ada dua jalan. Jalan maksiat pun Allah Subhanahu wa taala bentangkan di depan kita. Jalan kebajikan dan juga jalan takwa pun juga dibentangkan kepada kita. Dan ini terpulang kepada kita. Nak pilih jalan takwa atau nak pilih jalan jahat. Sebab kita ada akal, ada iman, boleh pilih belakang. Allah Subhanahu wa taala sambung lagi. Qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah, berjayalah man zakkaha, siapa yang membersihkan hatinya. Yang asalnya adalah bersih. Yang hakikatnya bersih hati kita ni. Kita lahir dalam keadaan kain yang putih, tak ada sebarang kekotoran. Maka siapa yang nak bersihkan hati dia dalam keadaan hatinya telah sedia bersih, maka golongan manusia ini adalah dari golongan yang beruntung. Wa qad khaba man dassaha, dan juga rugilah manusia yang mengotorkan hatinya, yang hakikatnya sebelum itu adalah suci. Sebelum ni bersih, tapi dia cemarkan dengan maksiat, dengan mungkar, akhirnya kotor hatinya, maka rugi. Khaba ni rugi dalam bahasa Arab. Jadi pulang masing-masing lah. Jadi orang lain tak nak bawa kita ni, maknanya kita je. Kita ada iman, kita ada akal, kita pilih lah. Sebab tu sebelum buat keputusan, buat tindakan, kita kena mikir dulu, supaya benda yang kita buat saat ni adalah watahukan yang fujuraha. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan hati kita yang sejahtera, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, dalam ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari ini, hari akhirat yang disebut oleh Allah, hari ini, yauma la yanfa'u malun wala banun, tiada sebarang manfaat, mal, harta yang banyak, wala banun, anak pinak yang ramai, tak ada manfaat juga. Harta banyak, kenderaan banyak, tanah ladang banyak, rumah besar-besar, dan juga wala banun, dan juga anak yang ramai-ramai. Anak ramai pula, pandai pula tu, engineer seorang, doktor seorang, profesor, nak ngaji tinggi-tinggi belakang, tapi tak ada manfaat hari akhirat pula. Melainkan illa man atallah biqalbin salim, melainkan mereka yang mari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala hari akhirat ni dalam keadaan hatinya yang sejahtera. Sejahtera ni hati yang selamat, tak ada maksiat. Kalau dia buat dosa pun sempat dia bertaubat. Dosa-dosa kecil habis belakang dah, sebab dia puasa Zulhijjah itu tak terhapus, mujur. Mujur. Jadi dalam keadaan hati yang sejahtera, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak perlu lagi anak-anak dia, harta yang banyak pun tak perlu lagi. Ada padan dengan kebajikan yang dia buat. Jadi kita kena cek hati kita ni. Kita kena cek supaya kita ni sentiasa membersihkan hati kita dengan pelorok-pelorok iman, taubat dan sebagainya. Dan hati ni kita kena banyak doa hati ni, sebab hati manusia ni, kolbon ni dia, kalau sahabat buka kamus, dia ni bersifat berbolak-balik hati ni. Sebab tu kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali lepas solat kita kena tanda tangan berdoa. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah ya Tuhan kami yang maha membolak-balikkan hati manusia. Tabbit qulubana ala ta'atik wa dinik, ataupun tabbit qulubi ala ta'atik wa dinik. Teguhkanlah, perkukuhkanlah hatiku ni di atas ketaatan wa dinik, dan juga di atas jalan agama kami. Kita kena minta semua. Sebab kita ni tak mampu kawal hati kita ni.
syaitan lagi, nafsu lagi nak goda kita. Kena minta semua. Tabit qulubi, diteguhkan dah. Tak tabatkan hatiku ni ala ta'atik wa dinik. Tak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Baca dah doa. Wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ayat Quran. Rabbana la tuzigh qulubana. Tuhan kami, jangan kamu tuzigh, sesatkan, selewengkan hati kami ba'da idh hadaitana. Sebelum daripada ni kami ni ada hidayah dah. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan hadiahkanlah, kurniakanlah kepada kami di sisi kamu ar-rahmah. Innaka antal wahhab. Kerana kamu ni maha pemberi rahmah. Kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni la tuzigh qulubana, tidak diselewengkan hati kita. Baik, kita masuk kepada nasihat yang ada sikit lagi. Dan apabila engkau tidak melawan nafsumu dan tidak bermujahadah dengan benar, maka sudah pasti hatimu tidak akan hidup dengan cahaya makrifat. Baik, kita masuk ke nasihat yang ke-12. Setelah mengamalkan ilmu, barulah engkau mengetahui hakikatnya. Setelah mengamalkan ilmu, barulah engkau mengetahui hakikatnya. Wahai anakku yang tercinta, dan ketahuilah bahawasanya sebahagian daripada masalah yang engkau tanyakan kepadaku itu tidak dapat dijawab dengan tulisan ataupun perkataan. Tetapi bila engkau telah sampai kepada hakikat halnya, maka barulah engkau akan faham. Kalau engkau belum sampai ke sana, maka engkau belum mengetahuinya. Kerana masalah-masalah itu adalah masalah zawqiyah, iaitu masalah yang tidak dapat difahami dengan sebenarnya kecuali setelah dirasai oleh seseorang akan hakikatnya. Maka masalah-masalah yang seperti ini tidak dapat hanya disifatkan dengan perkataan, tetapi mesti dengan dicuba dan dirasai. Seperti manisnya sesuatu yang manis dan pahitnya sesuatu yang pahit. Maka hal ini tidak dapat diketahui kecuali dengan dirasai, bukan dengan perkataan ataupun tulisan. Kita faham sebagaimana yang telah ditulis oleh Imamuna Al-Ghazali, Hujjatul Islam Al-Ghazali. Dia tulis, sebab kita tahu risalah ni adalah hasil daripada permintaan anak murid dia supaya dia jawab. Dia kata sebahagian daripada jawapanmu ni, dia kata tidak mampu untuk aku jawab dengan buku ni. Hanya tidak kesemua apa yang sahabat-sahabat nak, tak ada dalam buku ni. Melainkan sahabat kena cuba, kena rasa dulu baru sahabat tahu. Sebab sebahagian ibadat ni dia bersifat zawqiyah, dia bersifat zuk. Tahu zuk? Kita rasa zuk. Kita pun guna kalimah zuk juga. Zuk ni kita tak boleh cakap, boleh sebutlah zuk, tapi kita nak gambarkan supaya gambaran ni kita buat berkaitan dengan zuk supaya orang rasa, tak boleh. Oh hebat. Anak merasa dia nak boleh sebut hebat. Orang lain tak boleh dia hebat. Dia ada kata hebat. Sahabat boleh tikar sebab tak lalu. Bagaimana ibadat-ibadat lain. Maknanya kita kena buat baru kita tahu. Kalau kita cerita berkaitan dengan ibadat haji, kita Mekah, gini tak sama dengan orang dengar. Dia lah kau dengar, dia tanya betul kan? Betul kan? Dia tak pergi lagi. Kalau dia pergi baru dia beritahu. Begitu juga orang kata manisnya gula. Dia tak pernah makan gula. Manis macam mana manis ni? Orang kata sedap manis. Sedap. Dia tak pernah makan. Maksudnya dia mikir gitu je. Orang kata kahwin juga. Dia sedap kahwin. Dia kita tak pernah kahwin. Biasa. Kita kahwin sekali. Kahwin sekali pun tahu tak? Nak sarai lagi. Sebab sedap. Jadi kita kena cakap, sebahagian daripada agama ni dia tidak boleh disifatkan dengan tulisan ataupun pengajian. Dia kena buat baru kita tahu. Baik, nasihat yang ke-13. 4 sifat kesempurnaan bagi seseorang yang salik. Ada 4 sifat. 4 sifat kesempurnaan bagi orang yang salik. Wajib ke atas orang yang salik. Apakah maksud salik? Menjalani jalan akhirat. Maksudnya orang yang nak menuju ke akhirat. Siapa dia? Kita semua ni lah. Kita ni nak ke tak nak, hakikatnya memang kita ni menuju ke hari akhirat. Betul tak? Sebab umur kita semakin bertambah, kita ni semakin dekat dengan hari akhirat. Sama ada hari akhirat yang besar ataupun hari akhirat yang kecil. Dan hari akhirat kecil ni kematian masing-masing. Maknanya kita ni menuju ke hari akhirat. Untuk golongan ini, ia perlu menyempurnakan 4 macam sifat. Ada 4 jenis sifat yang kita perlu sempurnakan.
Yang pertama ialah i'tiqad yang benar, yang tidak ada bid'ah di dalamnya. Maksudnya i'tiqad yang benar, yang mana tidak ada bid'ah di dalamnya. Bid'ah kecoh pada hari ni tak? Baru sebut ni bid'ah. Khususnya bagi orang yang mengikuti manhaj salafi dan juga orang yang banyak mengaji hadis. Jadi dia sebut bid'ah. Cuma ulama khalaf dia pertikaikan masalah bid'ah. Ada ulama menyebut bid'ah ni hasanah, ada ulama sebut bid'ah ni tak ada hasanah. Kullu bid'atin dalalah. Bagaimana dalam hadis yang anda baca sana? Semua bid'ah ni dalalah apa? Nabi sebut kullu, maknanya semua bid'ah, tak ada hasanah. Mana ni hujah yang dipegang oleh golongan salaf. Betul tak? Anda tahu lah mana hujah dia ada benar dengan begitu. Siapa ajar ulama yang menyebut bahawasanya bid'ah ni hasanah? Mana ulama mutaakhirin. Jadi golongan disebut. Kalau bertemu di antara ulama dengan Nabi, kita nak pakar mana? Nak pakar Nabi. Tidak lagi pun tahu tak golongan pandangan ulama. Ini biasa yang disebut oleh golongan salaf. Cuma kita bahaskan. Tak, kita bahas ulama. Kalau hukum ni dia berkaitan dengan keadaan, dia berkaitan dengan waqi', keadaan, dan keadaan menentukan hukum sesuatu. Keadaan boleh menjatuhkan hukum. Dan ada banyak perkara yang mana tidak berlaku zaman Nabi, berlaku zaman selepas daripada Nabi menjadi hukum. Dan ini disebut sebagai bid'ah juga. Tapi bid'ah hasanah. Takrif umum kepada bid'ah ni orang yang menambah agama, menambah ataupun mengurangkan agama. Dia tidak solat, kita panggil bid'ah juga. Kalau dia solat lebih 5 rakaat zuhur, kita panggil bid'ah juga. Sama ada dia nak lebih ataupun dia nak kurang, panggil bid'ah belaka. Cuma kita masyhur ni orang tambah-tambah dalam agama ni disebut sebagai bid'ah. Padahal orang tidak buat syariat Allah Subhanahu Wa Taala, tu bid'ah besar. Orang tidak melaksanakan hukum makam Allah Subhanahu Wa Taala, tu bid'ah besar. Tak. Baik. Mana saat ni? Baik, ulama sebut pasal bid'ah, maknanya hukum, keadaan, masa menjadi penentu kepada hukum. Jadi ulama buat hujah. Contoh yang mana tidak berlaku zaman Nabi, tapi berlaku selepas daripada itu menjadi hukum. Ulama sebut contoh Sayyidina Umar Al-Khattab mensyariatkan supaya solat tarawih ni dibuat secara berjemaah. Nabi tidak buat berjemaah. Nabi buat sore-sore. Cuma pernah juga Nabi anjur secara berjemaah. Cuma yang lebih kerat di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah solat di rumah. Nak solat tarawih pakai klik solat di rumah. Tapi Sayyidina Umar ni kalau kira orang yang paling bid'ah dalam dunia ni. Sebab dia punya mental dia sangat tinggi. Dia buat sistem pos, dia buat sistem penjara, jalan raya, mari pada dia belakang. Jadi dia bid'ah sebenar, bid'ah hasanah. Sebab dia buat belakang. Begitu juga pengumpulan Al-Quran berlaku di zaman Sayyidina Uthman. Nabi tidak buat. Nabi ni tidak pernah kumpul. Turun wahyu disuruh sahabat catat. Sebahagiannya catat di kulit-kulit, sebahagiannya catat di batu, sebahagiannya kena mengapa. Tapi Nabi tidak pernah kumpul. Mari pada itu pula. Sayyidina Umar mulanya. Ni dia Sayyidina Umar juga. Berlaku dalam satu peristiwa peperangan, mati ramai orang yang menghafal Quran. Lalu dia nyatakan kebimbangan dia kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia kata tak boleh, kita kena kumpul. Dia kata duk mati semua beratlah, dia kata. Kalau bahasa kita lah ni lah. Lepas sore. Akhir zaman tak ada orang yang menghafal Quran. Jadi kita kena kumpul. Balah ni mula-mula ni ulama. Itu kalau kira bid'ah hasanah dan juga bid'ah dalalah. Benda ni agak akademik sikit di sudut agama ni, kena baca semula lah. Cuma kita berpegang pada hari ni Malaysia umumnya boleh berlaku bid'ah hasanah. Asalnya ada kaitan dengan syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada syariatnya, ada keuntungan untuk agama, ada maslahahnya, kita boleh buat. Dan kita beriktikad dengan iktikad ahli sunnah wal jamaah. Imam kalau di sudut akidahnya Al-Maturidi dan juga Al-Asy'ariyah. Kalau di sudut fiqhnya mazhab arba'ah kita belajar ni lah. Maknanya kita beriktikad yang benar dan tidak ada bid'ah dalamnya. Yang kedua, yang perlu ada pada golongan yang salik ialah bertaubat dengan taubatan nasuha, sehingga ia tidak akan kembali mengerjakan dosa yang pernah dilakukannya. Taubat ni dia ada beberapa rukun, kita kena laksanakan. Kita tak boleh tinggal. Kalau kita ambil sebahagian tak sempurna